kata hantu itu, baiklah, jikalau engkau hendakkan gagah seperti maksud itu, makanlah muntahku. Maka kata badang, baiklah, muntahlah engkau supaya aku makan. Maafkan saya, tak perasan pula kawan-kawan ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam karya agung Melayu. Terima kasih kepada Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi UPM kerana mempertemukan kita pada hari ini. Apa kabar kawan-kawan? Dalam siri TV PSS pada kali ini, saya ingin berkongsi sebuah kisah karya agung yang dipetik daripada buku Sejarah Melayu Sulalatus Salatin. Kisah seorang lelaki yang kuat dan gagah perkasa yang bertajuk Badang Beroleh Gagah. Kisah bermula suatu kala, si anak muda Badang namanya, hidup berubah sekelip mata. Apa terjadi ikut bersama. Begini kisahnya. Pada zaman dahulu, di sebuah kampung yang bernama Sayung, ada seorang anak muda yang dikenali sebagai Badang. Badang seorang yang rajin bekerja, mengambil upah menebas hutan dan membersihkan semak samun di bukit. Tidak jauh dari tempat Badang menebas, terdapat sebatang anak sungai. Dia gemar menahan luka di sungai itu. Ikan-ikan yang diperoleh dapatlah dijadikan juadah untuknya. Namun, beberapa hari kemudian, luka yang dipasang oleh Badang tidak mendatangkan hasil tangkapan. Badang berasa sangat kecewa dan hampa. Tetapi, apa yang menyebabkan Badang berasa hairan ialah sisik-sisik ikan banyak ditemui di tepi lukanya. Tulang-tulang ikan pula berserakan di tepi anak sungai. Peliknya, siapakah yang makan ikan mentah? Tak boleh jadi ni, aku mesti siasat perkara ni, kata Badang di dalam hatinya. Dia mengambil keputusan untuk mengintai siapakah yang mencuri ikan di dalam lukanya. Pada suatu petang, Badang bersembunyi di sebalik akar banir pokok kayu. Hatinya berdebar-debar, menunggu untuk melihat siapakah yang membuat onar di situ. Tiba-tiba, Badang ternampak suatu kelibat yang lalu di hadapannya, terus menuju ke luka yang dipasangnya. Badang benar-benar terkejut melihat suatu lembaga dengan rupa yang mengerikan. Tubuhnya besar, panjang, badannya merah seperti api. Matanya bulat seperti matahari, rambutnya kembang mengurai, janggutnya pula sampai ke pusat. Badang terpaku, terkejut dengan apa yang dilihatnya. Lembaga itu dengan rakusnya memakan semua ikan yang ada di dalam luka Badang. Tanpa rasa takut, Badang mengambil parang dan kapaknya lalu menerpa ke arah lembaga itu. Badang terus memegang janggutnya yang panjang sambil berkata, "Oh, rupanya engkau yang makan ikan-ikan aku ya. Kali ini kau akan mati di tangan aku." Lembaga itu terkejut dan takut mendengar kata-kata Badang, lalu meronta-ronta hendak melepaskan diri. Jangan bunuh aku. Apa sahaja kehendak engkau akan aku tunaikan," rayu lembaga itu. Mendengar kata-kata lembaga itu, Badang berfikir seketika. Jika aku meminta kekayaan, kalau aku mati, tuan aku yang akan mewarisinya. Jika aku minta ilmu halimunan, tiada orang dapat membunuhku. Jika aku menjadi orang besar-besar, itu bukan asalku. Lebih baik aku minta untuk menjadi kuat dan gagah supaya aku dapat melakukan kerja-kerja berat yang disuruh oleh tuan aku. Setelah berfikir semasak-masaknya, Badang pun berkata kepada lembaga itu, "Berilah aku kekuatan dan kegagahan agar segala kayu dan batu yang besar-besar itu dapat aku cabut hingga ke akar umbinya dengan sebelah tanganku sahaja." Lalu, lembaga itu pun menjawab, "Baiklah,
Jika itu yang engkau mahukan, akan aku tunaikan. Makanlah muntahku, niscaya kau akan menjadi gagah perkasa. Selepas lembaga itu memuntahkan segala isi perutnya, Badang pun memakan muntah itu hingga habis. Tetapi dia masih belum melepaskan lembaga itu pergi kerana mahu menguji kekuatannya terlebih dahulu. Bagi menguji kekuatan tenaganya, Badang pun cuba mencabut sebatang pokok sebesar 2 pemeluk dengan menggunakan sebelah tangannya sahaja. Tanpa diduga, Badang berjaya mencabut pokok tersebut. Badang sendiri tidak percaya dengan kekuatan yang dimilikinya. Oleh itu, Badang pun menunaikan janjinya kepada lembaga itu untuk melepaskannya pergi. Tanpa membuang masa lagi, Badang terus membersihkan ladang tuannya. Dalam sekelip mata, semuanya dapat diselesaikan dalam tempoh masa yang singkat. Jauh di sudut hati, Badang bersyukur kepada Tuhan kerana mengurniakannya kekuatan yang luar biasa itu. Pada keesokan harinya, Badang tidak pergi menebas. Dia hanya duduk berehat-rehat sahaja. Tuannya, orang kaya Nirasura, memanggilnya dan bertanya mengapa dia tidak pergi bekerja. Badang memaklumkan kepada tuannya bahawa dia telah menyiapkan semua kerja. Pada mulanya, tuannya tidak percaya akan kata-kata Badang. Namun, selepas melihat sendiri keadaan di ladangnya, barulah orang kaya Nirasura percaya dan berasa sangat gembira. Kekuatan Badang telah menyebabkan orang kaya Nirasura menjadi kaya raya sehingga digelar orang kaya Sayung. Bagi menghargai jasa Badang, orang kaya Nirasura telah memerdekakan Badang dan mempersembahkan Badang kepada Raja Temasik. Kisah kegagahan Badang sampai ke pengetahuan Sri Ratna Wikrama lalu menjadikan Badang sebagai Sandim Sani. Kekuatan dan kegagahan Badang terus menjadi buah mulut masyarakat selepas berlakunya satu peristiwa ini. Semasa mengambil ulam kuras di Sayung untuk dijadikan ulam santapan Sri Ratna Wirama, dahan pokok kuras telah patah dan menimpa Badang lalu dia jatuh ke tanah. Kepalanya terhempas ke batu yang besar menyebabkan batu itu terbelah 2. Sedangkan kepala Badang tidak mengalami apa-apa kecederaan. Akhirnya, Badang dilantik menjadi hulu balang oleh Sri Ratna Wikrama. Berkhidmat demi raja dan negaranya. Taat setia selama-lamanya. Begitulah kisah si Badang yang perkasa, terus menjadi sebutan sejak zaman berzaman, dari dulu, kini dan selamanya. Kawan-kawan, pengajaran daripada kisah Badang ini ialah, pertama, kita perlulah menepati janji. Apa yang dikata, perlulah dikota. Kedua, kita mestilah bersyukur dengan segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kita sombong dengan kelebihan yang ada pada diri kita. Ketiga, kita hendaklah bekerja dengan seikhlas hati kerana keikhlasan akan membawa kebaikan kepada diri kita. Sekian sahaja siri TV PSS pada kali ini. Hingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum.